ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل وبطاعته لعلكم ترحمون واعلموا رحمكم الله أن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sidang Jumaat yang dirahmati Allah sekalian, marilah sama-sama kita meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Jalla Jalaluhu wa taqaddasat asma'uh, sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala wasiatkan kepada kita dan kepada umat sebelum daripada kita. Hendaklah kita membekali sebaik-baik bekalan yang kita hendak gunakan umur kita di atas muka bumi ini untuk kita sediakan akan ketakwaan kepada Allah Jalla Jalaluhu. Sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala telah firman di dalam Al-Quran, وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنِ اتَّقُوا اللَّهَ. Dan sesungguhnya aku mewasiatkan kepada kamu wahai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kepada umat sebelum daripada kamu, hendaklah kamu itu bertakwa kepada aku, dalam arti kita menjunjungkan retahan Allah Jalla Jalaluhu dan kita menjauhi diri kita daripada apa yang Allah Subhanahu wa ta'ala murkakan kita. Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan Al-Quran kepada kita sebagai perlembagaan hidup bagi seseorang yang beriman dan sebagai pertunjuk kepada manusia sekaliannya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala telah firman di dalam Al-Quran, Syahrul Ramadan alladhi unzila fihi Al-Quran hudan linnas. Allah Ta'ala turunkan Al-Quran ini sebagai pertunjuk bagi manusia. Dan juga Allah Ta'ala mengkhususkan lagi, kata Al-Quran ini sebagai perlembagaan hidup kita ialah pertunjuk bagi orang yang bertakwa khususnya. Dzalikal kitab la raiba fihi hudan lil muttaqin. Dimakan itu kitab yang Allah Subhanahu wa ta'ala bawa turun mari. Quran ni bukan mari daripada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan bukan juga mari daripada Jibril alaihi salam, bahkan dia daripada Allah Jalla Jalaluhu sebagai Tuhan kita, sebagai pertunjuk bagi orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam Al-Quran, kalaulah kita hendak membagikan Al-Quran itu tubik dengan cara kasar-kasar, sidang Jumaat yang dirahmati Allah sekalian, tak lain tak bukan Al-Quran menceritakan yang pertama sekali tentang masalah kita beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kerana manusia itu duduk di dalam kerugian kalaulah tidak dia itu mengisikan hidupan dia dengan iman dan ketakwaan dia kepada Allah Jalla Jalaluhu. Yang kedua, Allah Ta'ala menceritakan di dalam Al-Quran tentang masalah undangan-undangan untuk kita nak pakai di dalam hidup. Dengan sebab itu Al-Quran itu merangkungi hukum hakam, halal ataupun haram, undangan-undangan untuk kita pakaikan diri kita
semasa kita duduk di atas muka bumi ini sementara sahaja. Dan di dalam Al-Quran bahagian yang ketiga ialah Allah Ta'ala mengoyakkan, menceritakan kepada kita kisah-kisah para nabi, kisah para awliya, kisah para kesemulaan jadi manusia. Dengan cara umumnya, kisahlah sebagai peringatan, pengajaran bagi kita yang kita boleh dengar dan fikir daripada. Kalau gitu, hari yang kita duduk ini, banyak sekali mereka yang nak berpaling belakang daripada ajaran Tuhan kerana kebodohan seseorang manusia itu sendiri. Dia tak kenalkan hakikat hidup dia, tak kenalkan hakikat dunia, juga dia tak kenalkan kata dia nak pergi ke mana lepas daripada dia meninggalkan akan ini dunia. Tiap-tiap mereka yang ada mata kepala, ada akal fikiran, boleh tengok, boleh lihat dengan mata dia sendiri tiap-tiap hari. Mereka seumpama kita ni jugalah manusia juga yang telah kembali, seorang ke seorang, tidak ada siapa pun kekal di atas muka bumi ini. Akan tetapi ramai di kalangan manusia tak kuasa nak mengambilkan ibrah, pengajaran daripada apa yang dia itu lihat dan tengok dengan mata kepala sendiri. Sikit sahaja mereka yang adanya akal fikiran yang waras, yang boleh nak memikirkan perkara-perkara yang Allah Subhanahu wa taala senantiasa berikan peringatan kepada kita di dalam Al-Quran. Dengan sebab itu, kita tengok hari ini, terutamanya pemuda-pemudi dalam negara-negara sebagai ibu kota bagi ini dunia, Makkahul Mukarramah, kita kata betapa ramai di kalangan pemuda-pemudi yang nak ikutnya jalanan-jalanan yang bukannya daripada jalanan kebahagiaan dunia maupun kehebatan kebahagiaan dunia dan kesejahteraan hidup di akhirat nanti. Tidak. Dengan sebab cara mikir dia itu penuh, walaupun di dalam tempat yang dia duduk itu penuh benar dengan syairillah, lambang-lambang Allah Subhanahu wa taala, daripada ilmu pengetahuan, daripada Ka'batul Musyarrafah, daripada Masjidin Nabawi, daripada cara-cara buat haji, daripada hujjaj Baitillahil Haram, sama ada buat umrah ataupun haji, boleh tengok tiap-tiap tahun, tiap-tiap bulan haji, tetapi tak berserah gapo di dalam hati-hati mereka. Dengan sebab pahaman mereka itu salah. Mereka itu tutupkan diri daripada nak mengenalkan benda yang benar, daripada nak tahunya perkara yang benar. Katuk diri pitoing, tak sepah, tak ambil tahu, tak ambilnya ibrah, pengajaran. Sekalipun dia duduk di ibu kota Makkahul Mukarramah, apabila gelombang cara mikir Halloween masuk di dalam akal fikiran dok timur dia di Amerika sana tu, tetapi dengan alat-alat canggih yang ada di dalam tangan-tangan mereka, boleh tengok, boleh gapo, mereka tak ada kesedaran walaupun sikit pun. Tak ada kesedaran walaupun sikit pun untuk gapo? Untuk nak jagakan kehormatan negeri yang ada di dalam itu, Ka'batul Musyarrafah. Negeri yang ada di dalam itu iaitu jasad Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Negeri yang ada di dalam itu syairillah. Dzalika wa may yu'azzim sya'irallah fa innaha min taqwal qulub. Allah Taala kata, siapa membesarkan lambang bagi Islam, orang itu adalah tandaan yang besar sekali, kata dia, itu ada ketakwaan di dalam hati. Akan tetapi mereka umpama itu tidak sama sekali. Dengan sebab apa? Dengan sebab tak lain tak bukan cara memikir sekularisme masuk di dalam akal fikiran mereka. Dalam bahasa Arab panggil cara memikir almaniyun masuk di dalam akal fikiran mereka. Mereka sekadar faham kata agama ni ialah sekadar mana duduk dalam pak segi, dalam masjid, dalam madrasah, ini agama. Tetapi lepas daripada luar daripada masjid, luar daripada madrasah,
Aku bebas. Aku nak jadi lagu mana pun tak apa. Kerana mereka Almaniyun ini, dia letakkan dunia sebagai ghayah, sebagai tempat yang dia nak duduk kekal abadi. Itu mimpi bagi mereka. Akan tetapi pada sebenarnya tak ada pun yang siapa pun boleh duduk tamu muka bumi ini berkekalan abadi. Tidak. Kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Semua perkara yang ada di atas muka bumi ini akan binasa. Tak ada siapa pun kekal di atas muka bumi ini. Akan kekalnya Allah Subhanahu wa taala yang bersifat dengan wajah yang maha mulia. Hal lain tak ada. Akan tetapi dengan sebab tipuan, pahaman yang salah dan hawa nafsu yang tidak dikontrolkan oleh ajaran agama, membawakan manusia itu memperhinakan diri sendiri. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala memuliakan dia, menjadikan dia sebagai anak Adam. Allah taala kata walaqad karramna bani Adam. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memuliakan anak Adam. Akan tetapi cuba kita tengok kedudukan dia, pakaian yang tak sesuai manusia yang berakal buat lagu tu. Maka benarnya Allah Subhanahu wa taala kata, sebagaimana Tuhan ayat dalam surah At-Tin, Tuhan kata wat-tini waz-zaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menjadikan manusia itu sebaik-baik bentuk, semulia-mulia bentuk, lain daripada makhluk ni. Makhluk hak nama manusia ni lah elok sekali, hak jangok sekali tak ada dah, nak lebih daripada manusia, makhluk yang namanya manusia. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Tetapi dengan sebab manusia tak tahu harga, dengan sebab cara mikir tu punah, musuh Allah Ta'ala itu tanam pemikiran yang punah melalui lidah-lidah pendakwah-pendakwah mereka seumpama kita ni jugalah. Cakap bahasa kita ni lah, daripada adik-beradik kita ni lah, yang bawa datangkan cara mikir yang nak pecah tubik di antara ajaran agama dengan ajaran al-Islam. Allah Ta'ala kata summa radadnahu. Allah Subhanahu wa ta'ala meletakkan dia fi asfalis safilin, waktu turun sebawah-bawah tepat yang mulia sekali. Dengan sebab salah dia, Tuhan waktu turun pah tanah. Dengan sebab itu kita sebagai umat manusia, kalaulah tidak ada ilmu pengetahuan, tidak ada pahaman yang benar, niscaya kita tak lain tak bukan seumpama binatang ternak ke, bahkan lebih teruk pada tu. Dengan sebab itu Allah Subhanahu wa ta'ala telah firman di dalam Al-Quranul Karim, sidang Jumaatnya dirahmati Allah sekalian, dengarlah molek, ini bukan kalian siapa-siapa, kalian Rabbul Izzah Jalla Jalaluhu wa taqaddasat asma'uh, yang menjadikan kita, yang mengangkatkan langit tidak ada walau tias potong pun, yang berikan udara kepada kita, yang beri makan ni, tempat kediam ni, minum ni, obatan untuk kita semua. Wa atakum min kulli ma sa'altumuh wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Tuhan waris semua pakai yang cip hak kita nak. Gapo lagi manusia hak tak ada, hak Tuhan waris belaka. Tetapi apakah manusia tak berasa sedar di dalam diri kata dia sebagai hamba? Apa yang tak sedar di dalam diri dia sebagai dia itu hamba? Berasa kata dia tadi itu lebih daripada ajaran Allah Jalla Jalaluh, menzalimkan diri dia sampai kena masuk dengan kau. Dengan sebab itu Tuhan kata innallaha la yazlimun nasa syai'ah, sesungguhnya Allah Ta'ala itu tak zalim kepada manusia sedikit pun, walakinnan nasa anfusahum yazlimun, akan tetapi manusia sendirilah yang zalim dirinya sendiri. Dengan sebab itu Allah Subhanahu wa ta'ala wayakkan kepada kita, ayyuhal muslimun, dengan molek kalian Tuhan kamu, kita Tuhan wi telinga, wi akal fikiran, wi pandangan. Allah Ta'ala keluarkan kita daripada perut ibu hal keadaan kita tak tahu gapo, tapi lepas pada tu Tuhan wi Allah untuk carinya ilmu pengetahuan untuk nak jagakan diri daripada kebinasaan hidup, kebinasaan hidup dunia
dan kecelakaan hidup di hari akhirat esok. Cuba kita perhati satu ayat Tuhan yang mau nak baca supaya kita itu boleh ambil hanisa, tak apa dah. Jemaah ni kita boleh hanisa, kita pergi pakai sebagai manhajul hayah, sebagai manhaj jalanan hidup untuk kita nak bawa diri kita sementara sahaja atas muka bumi ini. Tuhan katakan walaqad dzara'na li jahannam katsiran minal jinni wal ins. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala sediakan bagi api neraka tu banyak daripada kalangan jin dan manusia. Dzara'na li jahannam katsiran minal insi wal jin, daripada manusia dan jin. Allah Ta'ala mendahului dalam Quran, dia kata manusia belum daripada jin. Sedangkan iblis itu daripada jin. Kana minal jin. Iblis itu daripada jin. Akan tetapi di dalam ayat ni Tuhan raya kata hak masuk ngaka banyak di kalangan manusia. Jin itu lebih taat kepada kita, lebih banyak daripada kita. Tuhan jadikan jin dan manusia supaya dia ibadat. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Allah Ta'ala tak jadikan jin dan manusia malaikat supaya abdikan kita kepada Allah. Tetapi di sini Tuhan kata walaqad dzara'na li jahannam katsiran minal insi wal jin, daripada manusia dan jin. Wapanya banyak gitu lalu ya Allah. Allahumma rabbi sallimna ajma'in anin nar. Allahumma ajirna ajma'in minan nar. Allahumma amin. Minta Tuhan jauh daripada api neraka. Inna azabaha kana gharamah. Sesungguhnya azab Allah Ta'ala dalam neraka itu bersangatan yang kita tak kuasa nak sabar daripada. Fama asbarahum 'alan nar. Tak kuasa kita nak sabar di atas apa yang Allah Subhanahu wa taala sediakan dalam api neraka. Dengan iman kita, Islam kita, ihsan kita, tauhid kita, takwa kita, sahajalah yang nak menyelamatkan kita daripada perkara-perkara tersebut. Wapanya Tuhan wasuk kita banyak dalam api neraka. Kita amor sendiri pun kena muhasabah diri amor. Semua hadirin sidang Jumaat dirahmati kena muhasabah diri masing-masing. Sebab diri kita ni, diri kita lah yang kita kena tanggungjawab. Gapa? Lahum qulubun la yafqahuna biha. Adanya akal fikiran, akan tetapi la yafqahuna biha, tak ada boleh ambil faedah langsung daripada akal fikiran. Kalau gitu musuh Allah Subhanahu wa taala tahu kata nak buat khianat di manakah umat Islam ataupun umat bukan Islam, kena buat punah akal ya punah. Hari ni pernah benar perkara yang memunahkan akal. Mak pak tak tahu nak buat gano, tak ada dah nak sekat, tak ada jalan, ustaz guru tak boleh nak buat. Ajaran agama sah. Iman dia tu satu ya yang boleh nak sekatkan diri dia daripada kesalahan yang dia itu nak jalan. Lahum qulubun la yafqahuna biha, tak erti gapo. Dengan sebab itu hadis Muawiyah sebagaimana Al-Bukhari riwayat, may yuridillahu bihi khaira yufaqihu fid din. Siapa dia yang Allah Taala kehendaki baik, Allah Taala dia faham agama. Orang kita ni boleh nak mari masjid ni bukan mudah. Nak boleh mengaji agama bukan mudah. Nak boleh turutnya ibu bapa, ginya tempat amal ibadat, tempat mengajar, tempat mengaji bukan mudah. Payah. Bukan semua orang boleh buat. Walaupun kita kandok dengan hati kita. Akan tetapi Tuhan sebagai Rabbul Izzah Jalla sana'uhu wa taqaddasat asma'uhu sahaja yang mentaufikkan kepada kita. Kita kena gantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha. Ada telinga tapi tak dengar apa. Dengar perkara yang tak pakai bagi hidup. Sebab dia tak faham hidup. Mak pak pun tak kuasa nak faham hidup dia. Guru pun tak kuasa nak fahamkan hidup dia. Ambil dengan asbab lah. Tetapi kita sebagai manusia cuba mikir molek. Kita nak pergi kana. Lahum adhanun la yasma'una biha. Ada pendengaran tapi tak dengar. Tak dengar ni, kita tak dengar ajaran Tuhan ni, Tuhan pun ngakau sungguh. Wa qalu law kunna nasma'u aw naqilu ma kunna fi ashabis sa'id. Katanya puak-puak ahli neraka dulu, apabila masuk dalam api neraka, dia kata kalau aku mikir dulu, aku dengar dulu, nascaya aku tak mau hidup sini. Pak kita
Hari ni Tuhan we masa lagi kita, we tempoh lagi, we umur lagi, we kesihatan lagi. Pilihlah jalan hak molek bagi kita. Walahum a'yunun la yusiruna biha. Ada mata tapi taknya tengok benda hak molek. Nampak semua benda hak tak molek, hak molek tak nampak. Ya Allah. Terkadang dihiaskan mata dia hak tak molek tu nampak molek. Hak tak molek nampak molek, hak molek tak. Tunduk hati, tak seh. Tuhan katakan ni Allah Ta'ala kata bukan ambo nak baca sangat, cuma kita nak Tuhan ambo, Tuhan dengar pada ambo kalah Tuhan. Tuhan kata ulaika kal an'am bal hum adall ulaika humul ghafilun. Mereka itu seumpama binatang ternak, bahkan lebih teruk daripada tu lagi. Bahkan lebih teruk daripada tu lagi. Hal apa? Cuba kita tengok binatang ternak yang ada sekelilingi kita. Kita boleh ambil faedah daripadanya. Dia tak memunahkan aturan dunia ni tak. Tapi kita sebagai manusia duk punahkan udara, punahkan muka bumi, punahkan air, punah tu punah ni. Punah hati mak pak hak utama sekali. Punah hati guru-guru, punah hati harapan ummah. Punah habis. Ini Tuhan kata ulaika kal an'ami bal hum adall ulaika humul ghafilun. Mereka itu orang yang lalai daripada ajaran hak sebenar. Lalai, kaya, lalai. Sebab tu musuh Allah Ta'ala yang kaji Al-Quran kita, ya kaji hadis Nabi kita untuk nak khianati kita daripada dalam. Dengan sebab itu ayyuhal muslimun, ayyuhal mu'minun, kaum ibu bermasuklah, kita kena sedarkan diri kita, kena jagakan akal fikiran kita, kena jaganya agama kita. Sebab siapa dia tolak agama, tak mau nak duduk dan ajaran, orang ning rugi sehabis-habis rugi. Dengan sebab itu Allah Subhanahu wa taala Tuhan kata wa may yabtaghi ghairal islami dinan falan yuqbala min wa huwa fil akhirati minal khasirin. Siapa dia tolak Islam, ambilnya lain, tak kira ambil pangkat ke, ambil kebangsaan ke, ambil puak ke, ambil parti ke, ambil gapo kata gila, falan yuqbala min, Allah Ta'ala tak terima daripada. Wa huwa, sedangkan dia orang awak lagu tu fil akhirati minal khasirin, pada hari akhirat esok dia itu termasuk daripada golongan orang yang rugi. Dengan sebab itu kita sebagai umat Islam, alam yang kita duduk ni sebagai maklum di sisi kita orang mukmin, kata alam yang ketiga. Tinggal lagi dua alam yang kita kena pergi. Nak tak nak pun kena pergi. Tapi kita hendaklah pilih jalan kita nak pergi tu, we ada jasa kata. We ada kehebatan. We adanya berasa reda terhadap diri kita, bawa molek iman kita Islam. Negeri satu lagi, dulu kita duduk di alam arwah, tah belakang tu ada kita. Kamar dia Tuhan pindahkan kita mari dalam alam perut ibu kita. Tubik daripada perut ibu mari ke alam dunia. Sekarang ni duduk di dunia, tak nak kekal sini. Kamar dia nak pergi pada alam barzakhiyah, alam kubur. Situ pula duduk situ. Kamar dia lepas daripada alam kubur. Thumma innakum ba'da dhalika lamayitun thumma innakum yawmal qiyamati tub'atsun. Kemudian hari kiamat nanti cerak kita kena keluar tubik pula daripada alam barzakh menujukan kepada alam akhirat. Di sanalah lahum fariqan, bagi puak kita ni ada dua kumpulan, fariqun fil jannah wa fariqun fis sa'ir. Ada kumpulan yang ada di dalam syurga, di sana ada kumpulan yang kena masuk api neraka. Nas'alullah ta'ala as-salam wal afiyah. Maka kita hendaklah beri sedang molek, kata agama kita tetap ada kemegahan dalam agama kita, cermelang sampai hari ini dan akan cermelang sampai kepada hari kiamat. Cuma kita pilihlah jalan untuk diri kita, untuk kita nak menerimakan kebaikan daripada Tuhan, daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengikut apa yang dibaca, yang disuruh, yang dihurai oleh warasatul anbiya. Cara itu sahajalah barulah kita itu selamat. Islam kita tak pernah halang kita nak menega,
Tak pernah halang kita nak mengaji kedoktoran, tak pernah halang kita nak ambilnya keduniaan. Tetapi janganlah kita membelakangi terhadap agama kita, kerana agama kita adalah pala modal bagi hidupan kita. Itulah sebagai pengingatan pada khutbah yang pertama ini. Mudah-mudahan perkara itu tertanam di dalam diri kita. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas sami'un 'alim. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل وبطاعته لعلكم تفلحون. قال الله جل جلاله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد واعلموا رحمكم الله أن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Sidang Jumaat yang dirahmati Allah sekalian, marilah sama-sama kita meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah. Sama-sama kita junjungnya perintahan Allah Subhanahu wa taala. Sementara sahaja. Bukannya dunia ini kita nak kekal di dalamnya. Bahkan Tuhan jadikan kita sebagai hidup dan mati ni, nak tengok kata kita ni, nak pikul kedak amanah Allah Ta'ala berikan kepada kita. Sebagaimana Tuhan katalah, Allah Subhanahu Wa Ta'ala katana, Alladhi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah Ta'ala menjadikan hidup dan mati ini supaya Tuhan nak cuba tengok hak mana di kalangan manusia yang nama manusia terutamanya orang yang senantiasa mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara molek-moleknya, dengan cara sebaik-baiknya. Marilah sama-sama kita beragama dengan agama ini. Kerana agama ini tidak ada perkara yang mencengahkan dengan fitrah kita. Tak ada bebanan di dalam agama kita ni perkara yang berat manusia tak kuasa nak buat, tak ada. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah Ta'ala tak beban di atas kita, tak suruh kita buat perkara yang kita tak kuasa. Orang putih, orang barat ni, dia cari juga, cari hakikat manakah ketenangan hati yang sebenar. Apabila ia cari dalam agama Buddha tak jumpa, cari dalam agama Hindu tak jumpa, cari di dalam agama Barahimah Pram pun tak jumpa, cari dalam agama mana-mana pun tak jumpa. Akhir sekali jumpa dengan agama Islam. Kerana dalam Islam ini ada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab itulah Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah Ta'ala ni hattakan kepada kita syariat itu kata, walaqad ji'nakum bil haqq. Allah Ta'ala bawakan kepada kita ini kebenaran. Benar masalah iman, benar masalah undangan, benar masalah fikiran, benar masalah ibadah, benar masalah muamalah, benar masalah munakahat, benarnya masalah jinayat, cara-cara kita nak ambil tindakan kesalahan di dalam agama kita. Walakinna aktsarakum lil haqqi karihun. Akan tetapi kebanyakan di kalangan manusia itu benci terhadap perkara-perkara yang Tuhan bawa datang. Kenapa? Kerana kita tak faham. Mengiling tak faham.
mengaji agama apa tak kita nak jauh daripada ajaran Islam. Sedangkan kita duduk di dalam agama kita ni, betapa banyak mana nikmat yang Allah Ta'ala bagikan kepada kita, tapi kita tak terasa dengan sebab kita kalah sebab kita beranak daripada perut ibu orang Islam, beranak mari daripada ibu bapa orang Islam, duduk dalam suasana Islam, tak nampak kata Islam itu ada kebaikan. Cuba kita suluh tengok orang-orang bukan Islam nak carinya ketenangan hati, tak lain tak bukan mari jumpa dalam agama kita. Apatah kita tak kasih pada agama kita, apatah kita tak sanjungkan agama kita, apatah kita tak memuliai akan ajaran kita. Orang yang tak memuliai agama kita, tak mensanjungkan agama ni, dia akan rugi bila apabila orang tak dia di dalam liang lahat, pada saat itulah dia minta kepada Allah Ta'ala, kata Rabbana farji'na na'mal salihan, Rabbana inna sami'na, dengar dah, na'mal salihan, farji'na na'mal salihan inna muqinun. Kembali klik semula ya Allah, klik semula pada dunia ni. Aku yakin dah katamu ayat, tapi saya ke tak ada beda, sesat kemudian tidak berguna. Sebab itulah Allah Subhanahu wa Ta'ala kata, kalau dah aku kembali, walau rudduhu, Tuhan kuasa nak kembalikan manusia yang mati mai di atas muka bumi ni semula, kuasa. Tapi dak, Tuhan kata walau rudduhu la'adu limanuhu an wa innahum lakadzibun. Nascaya ya deraka Tuhan pula, kufur pula, tasir pula, takabur pula dengan ajaran Tuhan. Wa innahum lakadzibun, cakap tu dusta. Itulah sifat manusia, naik turun, naik turun, naik turun. Itulah iman seseorang. Dengan sebab itu kita nak kontrol lagu mana? Hendaklah mujalasatus salihin, duduk dengan orang hak reti pandai, senantiasa nak mengingati kita kepada Allah. Kita tengok muka dia, kita ingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah sebaik-baik muka yang Allah Subhanahu wa Ta'ala jadikan manusia di atas muka bumi ini. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik 'ala 'abdika wa rasulika nabiyyina Muhammad wa 'ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم احفظنا بالإسلام قائمة واحفظنا بالإسلام قاعدة واحفظنا بالإسلام راقدة ولا تشمت بنا عدوا ولا حاسدا. اللهم عافنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم ارفع عنا البلاء والوباء والكرنة والزنا والربا والزلازل والمحن وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا هذا خاصة وعن بلاد المسلمين عامة يا رب العالمين. اللهم أصلح أئمتنا وولاة أمورنا واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك يا رب العالمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعطكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.